Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Perdana Menteri menyatakan sudah tiba masanya Suruhanjaya Amal diwujudkan bagi menambah baik kecekapan, ketelusan dan takbir urus baik dalam sektor kewangan sosial. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, penubuhannya akan mencegah sumbangan yang diberikan tidak sampai ke tangan penerima. This would also allow for a transparent mechanism in determining the deductible amount for administrative purposes. More importantly, it will also establish best practices in the social finance sector. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas di Ibu Negara malam tadi. Tambahnya, sektor kewangan sosial terdiri daripada yayasan, badan kebajikan serta program pembiayaan mikrokredit perlu menjadi kuasa ketiga dalam mengembangkan ekonomi negara. Ia sekaligus dapat merapatkan jurang ekonomi antara golongan yang kaya dan miskin. Malaysia dan Singapura akan mempertingkatkan kerjasama di Tambak Johor yang mempunyai pergerakan manusia dan kenderaan yang tinggi dalam usaha menangani penularan COVID-19. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata beliau telah mengadakan pertemuan tidak rasmi dengan rakan sejawatnya Vivian Balakrishnan. Tambak Johor mengendalikan 250,000 pergerakan setiap hari dan beliau berharap pegawai di kedua-dua negara akan berhubung dan mempertingkatkan kerjasama bagi mencegah penularan wabak itu. Datuk Saifuddin ketika ini berada di Vientiane, Laos bagi menghadiri mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar ASEAN China mengenai COVID-19. Mesyuarat itu dipengerusikan Menteri Luar China Wang Yi dan Setiausaha Luar Filipina Teodoro Locsin. Selain menawarkan bantuan, negara anggota ASEAN turut menyatakan keyakinan bahawa China akan dapat menangani wabak berkenaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri KDN, Pejabat Peguam Negara dan semua mufti bagi mengkaji dasar sedia ada selain mengguna pakai satu dasar dalam proses pendaftaran anak tidak sah taraf. Ketua Pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh berkata buat masa ini terdapat dua pilihan bagi pendaftaran anak tidak sah taraf iaitu bin Abdullah atau menggunakan nama Asmaul Husna. Mengikut statistik pendaftaran kelahiran, seramai 25,567 anak tidak sah taraf didaftarkan dengan JPN sejak 2019 hingga bulan lalu. Ia termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi 6 bulan. Beliau berkata perbincangan akan memperincikan mekanisme yang lebih sesuai dalam proses pendaftaran anak tidak sah taraf supaya tidak berlaku pertembungan. Dasar kita, peraturan-peraturan di peringkat JPN sendiri kita pun tengok juga, kita kaji juga. Ada kemungkinan kita akan melihat berapa penambahbaikan. Engagement kita akan buat dengan pejabat agama negeri, setiap negeri di Malaysia lah, supaya bila kita buat arahan nanti adalah yang selari dan tiada isu-isu berbangkit. Beliau ditemui semalam selepas menyerahkan dokumen pengenalan diri kepada 8 beranak di belakang Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian. Ujarnya setakat ini perbincangan sudah bermula di peringkat KDN dan satu arahan baru akan dikeluarkan dengan dasar sedia ada dalam masa terdekat. Sebelum ini, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-3 memutuskan anak orang Islam yang dilahirkan di luar ikatan perkahwinan atau tidak sah taraf tidak boleh dibin atau dibintikan dengan nama bapanya. Pada 2017, Mahkamah Rayuan memutuskan anak orang Islam yang tidak sah taraf perlu dibin atau dibintikan dengan nama Abdullah. Perintah henti kerja bagi pembinaan kondominium di tapak projek Taman Desa Ibu Negara hanya dikeluarkan terhadap blok yang terjejas. Ia susulan runtuhan struktur bangunan pada Jumaat lalu. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata kerja pembinaan di blok bangunan lain tidak dihentikan kerana tiada kaitan dengan insiden itu. Kalau berlaku runtuh di satu tempat, takkan kita nak stop ini semua, kan? So kita stop dekat tempat yang which has relevance lah, yeah. So I mean this is all being done
professionally, you see. Kita tak boleh atas sebab kita tak setuju dengan pembangunan itu, maka kita hentikan semua, ya. Because the developers pun they have legal rights. So if you stop the second development, which has got nothing to do with the collapse, then they can sue you. Penduduk Taman Desa sebelum ini mempersoalkan mengenai perintah berhenti kerja kepada kontraktor yang sepatutnya terpakai terhadap kedua-dua blok projek pembinaan kerana mempunyai nombor perintah pembangunan yang sama. Khalid dalam pada itu menolak dakwaan penduduk bahawa tapak projek berkenaan adalah milik Tenaga Nasional Berhad TNB, sebaliknya ia sudah dipindah milik kepada pihak swasta sejak 2015. Jumaat lalu, lantai tempat letak kereta di tingkat 6 runtuh mengakibatkan 2 warga Bangladesh terperangkap. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak secara rasmi dilantik sebagai badan yang bertindak sebagai pegawai penguasa bagi memantau dan mengawal selia projek pembinaan lebuh raya Pan Borneo di negeri itu, yang bagi menggantikan peranan rakan penyampai projek PDP Lebuh Raya Borneo Utara Sdn Bhd LBU yang ditamatkan kontrak berkuat kuasa semalam. Menurut Menteri Kerja Raya Barubian, langkah penstrukturan semula kaedah pelaksanaan projek berkenaan menerusi kaedah konvensional adalah atas faktor penjimatan. You see, after the termination of the PDP, okay, and then you can see that PDP project cost capping awalnya ialah 21.857 dan selepas itu bila kita menamatkan PDP itu mengikut conventional project cost adalah jumlah 18.92. So in between are the details. Okay. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat pelantikan pegawai penguasa di Ibu Pejabat JKR Sarawak di Kuching semalam. Jelasnya, dengan pengambilalihan berkenaan, kos projek akan mendapat penjimatan kira-kira RM2.86 bilion. Tambahnya, kos keseluruhan yang dilaporkan sebelum ini berjumlah RM16.48 bilion juga tepat kerana belum mengambil kira kos lain seperti yuran PDP, yuran perunding dan kos pampasan tanah yang terlibat. Sementara itu, projek berkenaan katanya kini berada pada tahap 44.21%, sedikit terlewat berbanding 47.82% seperti dalam kontrak. Menurutnya, daripada maklum balas semasa semua pihak termasuk kontraktor terlibat, projek setakat ini dianggarkan siap pada Jun 2022. Bagaimanapun, pihak JKR Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya 3 bulan bagi memastikan segala proses pengambilalihan selesai sebelum dapat mengenal pasti tarikh sebenar projek dapat disiapkan. Secara keseluruhan, projek Pan Borneo Sarawak melibatkan pembinaan jalan sepanjang 786.4 km. Mengikut kontrak yang melibatkan 11 pakej pembinaan dan sepatutnya siap pada Jun 2021. Sektor komoditi tidak begitu terjejas akibat penularan COVID-19 apabila harga minyak sawit mentah dilaporkan masih berada pada paras yang baik. Menteri Industri Utama Teresa Kok bagaimanapun berkata pihaknya tetap akan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Kewangan untuk memasukkan penggiat industri dalam sektor komoditi bagi dipertimbangkan dalam pakej rancangan ekonomi. If you look at the palm oil price, although there is a what do you call that, tourism sector in Malaysia and some other sectors have been badly affected by coronavirus outbreak. But anyway, the palm oil price is still maintaining quite okay, 2,700 to 2,800 ringgit per metric ton. So this is quite a good price. Beliau berkata kementeriannya sedang berbincang dengan pihak berkepentingan bagi membuat cadangan terbabit. Teresa sebelum itu merasmikan Majlis Pelancaran Program Biodiesel B20 bagi sektor pengangkutan di Dataran Merdeka Ibu Negara semalam. Program itu dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pakej rancangan ekonomi untuk mengurangkan impak ekonomi luaran akibat wabak COVID-19 akan diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad 27 Februari ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan isu peralihan kuasa akan selesai apabila tiba masanya. Malah tegasnya, perkara itu sudah menjadi sebahagian daripada perjanjian yang telah dipersetujui dan fokus utama kini memberi perhatian terhadap langkah meningkatkan tahap ekonomi.
M has said that after my discussions with him, there's going to be after effect. So we'll deal with this. And I don't think anyone should be put under pressure. Neither me nor Tun Mahathir. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas simposium pembentukan negara anjuran Universiti Hub semalam. Ketika diminta mengulas mengenai pandangan PAS apabila mengatakan perjanjian peralihan kuasa yang dimutamatkan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum ke-14 sebagai tidak mengikut Perlembagaan Persekutuan, beliau berkata parti itu perlu membaca perlembagaan sepenuhnya dan memahami sejarah negara ini. Ujarnya kenyataan yang dikeluarkan PAS itu sendiri secara jelas bertentangan dengan semua sejarah dan parti itu tidak perlu mempersoal langkah yang dilakukan Pakatan Harapan. Najis dan bangkai tikus di merata tempat serta bahan mentah makanan disimpan di atas lantai. Berikutan keadaan dapur yang menjijikkan itu, 2 restoran di Georgetown, Pulau Pinang diarah tutup selama 2 minggu. Notis penutupan dikeluarkan ketika operasi siri ketiga bagi tahun ini di sekitar Georgetown, Pulau Pinang dilakukan semalam. 6 permis makanan diperiksa dan 2 daripadanya diarah tutup kerana tidak mengikuti garis panduan kebersihan dan kesihatan. Tujuan yang menjerus kepada penutupan ini adalah sebab kita jumpanya urungan tikus, urungan lipas dan juga bangkai tikus yang mati di dalam premis makanan. Dan juga wujudnya pencemaran silang seperti food wrapper yang sepatutnya tidak digunakan dan direcycle dengan bekas plastik untuk beras ditutup bahan-bahan mentah. Dan juga terdapat pengendali makanan yang masih tidak mengambil suntikan anti-typhoid. 2 permis makanan terbabit terletak di Jalan Tan Sri Dr. Teh Yew Lim dan Jalan Jelutong. Notis penutupan dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil Permis Makanan MBPP 1991. Selain 2 restoran yang ditutup, 8 lagi kompaun dikeluarkan kepada 4 lagi permis makanan atas pelbagai kesalahan. 6 kompaun antaranya kerana pencemaran silang, tiada suntikan typhoid dan kehadiran makhluk perosak di dapur. Katanya pengendali makanan juga didapati mencampur bahan makanan dalam 1 peti sejuk dan tong simpanan ais. Kesalahan lain yang dikenakan kompaun adalah kesalahan pengendali makanan yang berkuku panjang. Untuk pencemaran silang, kompaun dikenakan dari RM100 hingga RM250. Bagi permis yang diarahkan tutup, pemilik boleh membuka semula permis minimum 3 hari setelah kerja-kerja pembersihan dijalankan dan pegawai MBPP berpuas hati dengan tahap kebersihan. Mereka fashion tersohor tanah air Datuk Rizalman Ibrahim mengejutkan penonton konsert Kesuma Jiwa di Istana Budaya Ibu Negara malam tadi dengan mengumumkan pengundurannya dari bidang fashion. Selepas 3 dekad mencurahkan khidmat dan bakti, personaliti kelahiran Pulau Pinang itu berkata sudah sampai masanya untuk beliau menyerahkan jenama dan legasi Rizalman Ibrahim kepada pembantunya Faizul Uzair. Saya tidak mau mengundur, tidak mengambil keputusan ini, maka apa yang saya pimpinkan generasi muda di dalam bidang fashion ini tidak akan mungkin naik sebab saya masih lagi berada di atas. Jadi saya mahu mereka mengambil tempat saya, mengambil alih. Maka saya memberi peluang ini kepada mereka untuk naik mengambil tempat saya dan saya turun ke bawah dan membina empire lain yang saya rasa insya-Allah kalau dipanjangkan umur akan juga menjadi seperti bidang yang telah saya bina ini insya-Allah. Konsert Kesuma Jiwa adalah pementasan fashion terakhir beliau yang mempamerkan 52 busana sempena Aidilfitri dengan kolaborasi Zalora. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan mencemar duli bagi menyaksikan konsert berkenaan. Acara itu menampilkan persembahan kebudayaan serta nyanyian Dayang Nur Faizah. Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Pendidikan Tinggi dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC melancarkan kejohanan Adobe Certified Associate ACA Malaysia buat tahun ke-5. Ia adalah platform terbaik bagi pelajar sekolah dan institusi tinggi untuk mencungkil bakat kreativiti serta kemahiran dalam menggunakan perisian Adobe Photoshop. Kejohanan dianjurkan A-Star Sdn Bhd sebagai program tanggungjawab sosial korporat.
Peserta akan bersaing bagi melaikan diri bagi kejohanan dunia ACA yang diadakan di California, Amerika Syarikat pada 15 Jun depan. Di Malaysia, kejohanan akan diadakan dalam 3 peringkat bermula 19 Mac hingga 23 April. Pemenang akan diumumkan pada 14 Mei ketika berlangsungnya persidangan kreatif yang bakal diadakan di Kuala Lumpur. Pelajar yang berminat boleh mendaftar secara percuma di laman web tertera. Laporan antarabangsa, pertempuran tercetus antara polis dengan penduduk di sebuah kampung di tengah Ukraine membantah ketibaan pesawat yang membawa mangsa dijangkiti COVID-19 dari wilayah Hubei, China. Mereka bimbang akan penularan wabak itu biarpun pihak berkuasa negara terbabit memberi jaminan ia tidak berbahaya. Penunjuk perasaan bertindak membakar objek serta menyekat laluan menuju ke sanatorium di mana mangsa jangkitan itu akan dikuarantin selama 2 minggu. Ratusan anggota polis dikerah mengawal keadaan. Bantai itu sekaligus mendorong Presiden Volodymyr Zelensky mengeluarkan kenyataan untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan akan melakukan yang terbaik bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selain 45 warga Ukraine, terdapat 27 warga Argentina serta warga lain dari Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Kazakhstan dan Costa Rica menaiki pesawat yang mendarat di negara itu semalam. Setakat ini, Ukraine belum mempunyai kes dijangkiti wabak COVID-19. Seorang Bilal berusia 70-an ditikam di sebuah masjid di London, United Kingdom semalam. Penyerang itu bagaimanapun berjaya diberkas kerana disyaki cuba membunuh. Penyerang dikatakan ditangkap oleh jemaah masjid sehingga polis tiba dan menahannya. Meskipun parah, namun kecederaan dialami Bilal terbabit tidak mengancam nyawa. Polis Metropolitan London berkata motif kejadian itu tiada kaitan dengan kumpulan pengganas. Suspek lelaki berusia 29 tahun itu dipercayai datang untuk menunaikan solat sebelum ditangkap atas cubaan membunuh. Kira-kira 100 jemaah berada di Dewan Solat ketika serangan itu berlaku. Perdana Menteri Boris Johnson dalam pada itu menzahirkan rasa sedih dengan insiden berkenaan. 2 minggu menjelang pilihan raya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mempergiat niat buruk Yahudi. Rejim itu mengumumkan pelan untuk membina ribuan penempatan baru bagi penduduk Yahudi di Timur Baitul Maqdis. Tanpa mempedulikan kecaman dunia, Netanyahu berkata tambahan 2,200 unit kediaman akan dibina di Har Homa. Apabila unit baru siap, ia dijangka memberi pertambahan sehingga 50,000 penempatan bagi puak Yahudi. Tidak cukup dengan itu, Netanyahu juga mengumumkan kelulusan membina penempatan baru lain di Givat Hamatos berhampiran kawasan Palestin, Beit Safafa di Timur Baitul Maqdis. Badan Pemerhati PIS now menyifatkan projek itu sebagai tamparan hebat kepada dua kaum bertelagah. Susulan ia bakal menjejaskan kesinambungan persempadanan Baitul Laham dan Timur Baitul Maqdis. Penempatan Yahudi di Timur Baitul Maqdis dan wilayah tebing barat adalah salah di sisi undang-undang oleh kebanyakan negara dunia termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Badan Pemerhati berkenaan juga menganggap dengan Netanyahu cuba meraih publicity bagi memenangi pemilihan pada 2 Mac ini. Laporan sukan, dana sebanyak 22.5 juta ringgit yang diumumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS malam bukan sahaja akan digunakan bagi memantapkan lagi persediaan atlet ke Sukan Olimpik Tokyo Julai depan, malah ia juga bagaikan harapan dan impian negara untuk melihat kilauan emas pertama Olimpik akan berjaya diraih kontingen negara kali ini. Dana di bawah program Road to Tokyo RTT untuk tempoh Januari sehingga Ogos itu membabitkan pecahan 9 acara sukan dengan berbasikal memperoleh dana terbesar lebih 8 juta ringgit. Sandaran berbasikal sudah pasti terarah kepada jago kiri nombor 1 dunia Azizul Hasni Awang. Selain itu, baki 8 jenis sukan yang turut menerima suntikan dana itu adalah badminton, akuatik terjun, golf, pelayaran, gimnastik artistik, karate dan akuatik renang. I think it's bigger than that. Sebab kalau kita lihat usaha yang telah pun diletakkan oleh atlet itu sangat besar sekali. Bukan saja pada tahun ni, tapi saya rasa persediaan untuk Tokyo Olympic ni atau bagi the first elusive gold medal ni dah
berpuluh tahun. Sebab itu dalam apa pun kapasiti yang kementerian, agensi, persatuan boleh buat untuk membantu atlet-atlet kita untuk mendapat tempat dalam Tokyo Olympic, apatah lagi untuk menyumbangkan pingat emas yang pertama, kita perlu berusaha sebaik mungkin. Syed Saddiq mempengerusikan Mesyuarat Ahli Majlis Sukan Negara MSN, Jawatankuasa Tertinggi SUKMA dan program RTT 2020 di Putrajaya. Jelas Syed Saddiq, ia adalah jumlah semasa yang diperuntukkan dan mungkin bakal bertambah apabila menghampiri tamasya sukan terbesar dunia itu yang akan membuka tirainya 24 Julai depan. Setakat ini, seramai 10 atlet dari 4 jenis sukan iaitu akuatik terjun, memanah, pelayaran dan gimnastik artistik telah melaitkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Manakala 25 atlet lagi masih dalam proses kelaikan dengan majoritinya adalah badminton. Skuad bola sepak bawah 17 tahun kebangsaan akan membawa cabaran negara ke Piala Genesis 2020 yang akan berlangsung di Jepun. Bagaimanapun pada aksi persahabatan menentang gabungan Selangor semalam, skuad negara tewas 0-1. Seramai 18 pemain dipanggil untuk menjalani latihan pusat selama 4 hari bermula Rabu lalu. Skuad kendalian Raja Azlan Shah Raja Soeb itu akan berlepas ke Kagoshima, Jepun Ahad ini. Pada aksi perlawanan persahabatan semalam, skuad bawah 17 tahun menentang Selangor yang menggabungkan pemain dari Liga Perdana, Piala Presiden dan Piala Belia. Bagaimanapun, skuad negara gagal menembusi gawang lawan pada babak pertama. Dan di babak kedua, Selangor berjaya menjadikan gol tunggal menerusi Alif Haidi Zaba pada minit ke-85. Persatuan Olahraga Kuala Lumpur FTKLAA mensasarkan 2,000 penyertaan peserta untuk acara larian merentas desa Cross Country 2020 yang akan berlangsung 19 April nanti. Acara ini merupakan program tahunan persatuan itu yang sering mendapat sambutan baik penggemar sukan maraton di Malaysia. Kebiasaannya larian ini akan diadakan di Temple Park Rawang, namun kerana kawasan itu sedang dinaik taraf dan lokasi perlumbaan akan berpindah ke Padang Merbuk Kuala Lumpur. Larian tahunan ini antara lain merupakan inisiatif Persatuan Olahraga Kuala Lumpur untuk menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat setempat selain sebagai aktiviti riadah. Perlumbaan terbagi kepada 5 kategori iaitu terbuka, veteran, remaja, kanak-kanak dan fun run. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM11,550 menanti pemenang. Dan sekarang banyak kan saya tengok pemuda, budak-budak di bawah umur 19 tahun, even yang senior pun. Jadi ini ada satu event yang menyatu padukan rakyat. Mereka yang berminat boleh mendaftar di laman web tertera atau di pejabat FTKLAA di Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti kami di platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.